kerja minggu lepas tu, kerja yang minggu lepas tu sepatutnya hantar minggu ni lah. Kelas kami hantar hari Khamis ni. Apa ni, hari Rabu saya mungkin tak datang kot sekolah. Jadi kamu datang hari Khamis lah. Khamis tu sampai 2.30 saya ada. Sampai 2.30 petang. Kamu submit tu dengan MX sekali lah. MX yang last week-nya. Okay. And then kamu ambil yang baru. Okay, and then jangan lupa esok lah dah. Khamis tu nanti bila kamu ambil file tu, kamu akan hantar file lama, ambil yang baru. Dan jangan lupa duit file tu duit file tu RM5 dua file. So bila masa kamu free hari Khamis tu sampai 2.30 petang. Okay, muka surat 41, buku teks fizik tu. Yang ni sepatutnya kena guna kertas graf, tapi disebabkan tak semua ada waktu ni, saya skip dulu. Hari Khamis bila kamu datang, saya terangkan macam mana nak buat. Untuk muka surat 41, 42, 43, 44. Okay. Muka surat 41 sampai 44 tu, itu KIV dulu. Saya akan terangkan bersemuka. Sebabnya melibatkan graph paper. Okay. Saya tak ada tunjuk sekarang ni. So skip. Masuk ke sub topik baru 2.3, gerakan jatuh bebas. Tengok muka surat 46, buku teks. Okay. Gerakan jatuh bebas. Muka surat 46, subtopik yang baru 2.3. Jatuh bebas bermaksud dalam English free fall. Jatuh bebas tu hanya jatuh disebabkan oleh tarikan graviti sahaja. Okay. Boleh dikatakan semua planet ada graviti. Even bulan pun ada graviti. Bulan yang bumi punya ni, ada satu je tau bulan. Ada graviti tau, bukan tak ada. Sebab ada pemahaman yang kata tak ada graviti. Ada. Cuma graviti di bulan tu, nilai dia lagi rendah daripada di bumi. Itu sebabnya kalau astronaut tu, okay, dia macam terawang-awang je bila berada di permukaan bulan. Tapi still ada graviti. Okay. Di bumi nilai gravitinya 9.81. Okay, 9.81 ms negatif 2. Itu unit dia. Dalam pengiraan fizik kadang-kadang dia ambil 10. Dia genapkan terus. Sebab apa? Dia nak senang kira. Okay. Itu pengiraan. Itulah itulah dalam fizik kalau ada pengiraan melibatkan graviti tu, nilai G nilai G itu biasanya ambil 10. Kecuali kalau dinyatakan dalam soalan. Dalam soalan kan dia lepas habis soalan tu dia buat bracket, sila gunakan graviti sama dengan 9.81. Itu kamu guna 9.81. Jangan guna 10. Okay. Kalau dia tak nyatakan, ambil 10 boleh. Okay. Okay, jatuh bebas dengan muka surat 46 tu ada gambar kelapa jatuh tu. Okay. Semua objek di bumi semua jatuh ke bawah, tak ada jatuh ke atas. Orang bunuh diri pun jatuh ke bawah, tujuan bangunan. Mana dia naik ke atas kan? Okay. So jatuh ke bawah tu melibatkan graviti. Okay, percontohan graviti, tarikan graviti. Tenaga keupayaan graviti. Basically ada dua energi tau. Kalau melibatkan pergerakan. Mungkin masa kamu menengah rendah ada jumpa. Pertama, tenaga kinetik. Kedua, tenaga keupayaan. Okay, tenaga kinetik ataupun kinetic energy dengan tenaga keupayaan, potential energy. Okay. Dalam kes kelapa jatuh tu ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan apa? Tenaga keupayaan graviti. So untuk muka surat 46, untuk nota, kelas nota apa ni? Aspek tu yang last week tu untuk last week punya nota kan? Mana ada gambar beda je? Kita ambil, betul ke? Maksudnya yang ni belum ambil kan? So kamu ambil yang hari Khamis nanti lah. Untuk nota yang saya bagi ni, guna aspek yang kamu ambil hari Khamis nanti. Okay? Okay, sanding daripada 2.3 gerakan jatuh bebas, tajuk dia sampai perenggan yang pertama.
Okay, gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Sampai ayat dia, tindakan daya yang lain seperti rintangan udara atau geseran. Sampai itu je. Yang gambar foto tu tak payah. Tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara atau geseran. Dia jatuh bebas tu, dia tak ambil kira friction, okay, ataupun rintangan udara, friction tu dia tak ambil kira. Sepatutnya ada kan. Itu dalam ideal condition, jatuh bebas tu dia tak ambil kira. Kamu kena ingat, bila jatuh tu, seorang objek yang jatuh tu akan berlaku juga pergeseran dengan udara, molekul udara. Sebabnya komet atau asteroid bila masuk ke atmosfera bumi, dia akan terbakar. Macam mana dia terbakar? Macam mana komet tu terbakar? Kau nak movie dalam TV. Okay? Kalau ada asteroid ke komet ke jatuh daripada angkasa lepas ke bumi, dia pun terbakar. Ada orang bakar ke komet tu? Mana ada. Dia terbakar sebabnya geseran dia dengan molekul udara di bumi tu, okay, dengan kelaju yang tinggi, sebabkan dia terbakar. Okay? Tapi bagus juga dia terbakar kan. Kalau tak terbakar, seketul tu jatuh ke muka bumi, sampai pupuslah dinosaur tu. Teori dinosaur pupus tu disebabkan komet tu lah kan, asteroid tu. Okay? Ada beza komet, asteroid tu. Saya pun tak sure sebenarnya. Kamu boleh cari kat YouTube. Okay, muka surat 46 sampai situ je. And then tengok muka surat 47. Okay, tengok gambar rajah ni. Okay, apa notanya? Sekejap lagi saya beritahu. Tengok gambar rajah 2.37. Ada dua objek, okay, bulu pelepah dengan bola logam. So kalau kamu lepaskan pada ketinggian yang sama, kamu lepaskan serentak tau pada ketinggian yang sama, bulu pelepah dengan bola logam ni, kamu lepaskan dia, logiknya bola logam tu akan sampai ke permukaan dulu. Okay, akan sampai ke tanah dulu lah, disebabkan oleh jisim. So jisim tu ataupun berat, jisim berat tak sama. Jisim atau berat tu memainkan peranan tu. Okay, mana yang lebih ringan tu biasanya dia akan lambat lah. Tapi jangan salah faham, walaupun bulu pelepah tu lambat jatuh, nilai gravitinya sama, 10. Jadi apa bezanya? Bezanya ialah pada jisim dia. Itu sebabnya rumus untuk berat, jisim kali graviti, mg. Graviti sama, 10. Cuma jisim tu yang memainkan peranan. Okay, rajah 2.37. And then ada bawah tu rajah 2.38. Itu dalam keadaan vacuum. Okay, keadaan vacuum. Okay. Untuk nota muka surat 47 tu, kamu start dengan perenggan bawah tu. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan, sampailah ayatnya diabaikan, objek tersebut dikatakan mengalami jatuh bebas. Yang lain tak payah, yang gambar rajah tu tak perlu lah. Kamu ambil perenggan yang bawah sekali tu je, satu perenggan tu. Okay. Yang penting kau faham, jisim tu mainkan peranan. Okay. And then kesuruhan 48. Okay, 48 tu lebih kepada eksperimen. Skip tu, 49 bersama. Skip. Tengok tu sekejap. Cuba tengok muka surat 49. Okay, nilai graviti. Kita tengok gambar rajah tu, yang bumi tu, ya. Okay, tadi saya kata nilai graviti 9.81. Tengok ada perenggan kat sini. Last kali tu. Bumi yang digunakan, secara umum nilai pecutan graviti G di permukaan bumi yang digunakan dalam penghitungan ialah 9.81. ms negatif 2. ms negatif 2 tu unit dia, unit pecutan, ya. M tu meter, S tu saat, ya. Okay. Kelas pemahaman tentang unit tu penting pun dalam fizik. Bila kita dah bersemuka nanti, saya akan tekankan tentang unit tu.
macam mana terbitkan unit, macam mana nak convert unit, kan? Macam mana nak convert unit. Okay? Kalau setakat meter ke kilometer tu, kilometer ke meter mungkin kamu tak ada masalah, kan? Tahu 1 kilo tu 1000 meter kamu boleh tahu convert. Tapi kalau unit macam ni, macam MS negatif 1, kan, hal laju, MS negatif 2 percutan. Kalau dalam soalan ni kan, dia bagi unitnya kilometer jam. Kilometer jam negatif 1. Macam mana nak convert meter ke second? Kena convert dulu dalam pengiraan. Sebab apa? Kilometer per jam bukan unit SI. Unit SI untuk hal laju ialah meter per saat. Jadi macam mana nak convert? Okay, kilometer per jam kepada meter per saat. Itu saya akan tunjukkan masa bila kita dah bersemuka. Okay. Paling awal ada rumor kata 8 Mac. Tapi tak tahulah. Tunggulah keputusannya. Kamu jangan pegang kata saya ni. Kau datang ni pula sekolah 8 Mac juga. Betul-betul. Tunggu pengumuman. Okay. Itu yang graviti di bumi 9.83. Okay. Kita tak ada nota. Muka surat 48 dengan 49 tak ada nota. Tengok muka surat 50. Muka surat 50. Okay. Muka surat 50. Penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Dia sebenarnya ada 4 rumus melibatkan gerakan linear tu. Untuk yang ni dalam buku teks ni, muka surat 50 ni dia bagi 3. Okay. Dan kamu kena tahu, kena hafal dan kena tahu cara terbitkan dia. Okey, untuk nota muka surat 50, semua sekali kecuali info bestari. Dekat contoh tu ada info bestari tu, yang tu tak payah. Tapi yang lain tu kena buat. Okey, untuk muka surat 50, kamu salin tajuk penyelesaian masalah tu yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Ada kamu salin perenggan pertama, ada dirumuskan 3 tu, dan ada perenggan yang kedua. Lepas tu, lepas perenggan tu baru kamu salin lukis rajah 2.41. Di bawah dia, bukan sebelah dia. Dalam buku teks ni dia buat sebelah. Dia nak jimat paging tu, kan, kamu buat di bawah lah, buat besar sikit. Okay. Rajah 2.41. Lepas tu kamu salin contoh 1. Salin contoh 1, salin soalan dulu. Barulah penyelesaian. Okay, follow je balik. Info bestari tak payah. And then tengok muka surat 51. Muka surat 51 tu contoh dengan penyelesaian. Okay. Info bestari tak payah. Untuk nota, ya. Dia ni kelas. Banyak kerja. Okay, untuk nota sampai muka surat 51. Contoh dulu. Latihan formatif tak payah. Tak banyak ni. Sebab apa? Sebabnya saya nak tumpukan pada yang tadi, yang patah balik tadi, kan. Saya ada cerita tadi. Okay. Saya nak patah balik dekat muka surat 41 ni nanti. Bahagian ni. Okay. Jangan risaulah. Yang ni saya akan tunjuk masa kamu datang nanti. Okay. 41 sampai surat 44 yang tu. Bila hari Khamis kamu datang, ambil file tu dengan kertas tu, buat dulu nota yang tadi saya bagi. Okay. Nota yang 2.3, gerakan jatuh bebas. Graf tu kemudian kamu selesaikan dulu yang nota 2.3, gerakan jatuh bebas. Yang graf tu kemudian nak hantar minggu, mungkin kena hantar minggu lagi 1. Tak adalah beban sangat kamu, kan, sebab MAT lagi. MAT esok saya cerita lah. Okay. MAT tu ada masalah ke tak ada masalah? Sebab ada yang tanya itu lah. Okay. Tak ada. MAT esok saya terangkan. Ada apa nak tanya? Surat 47 tu perenggan bawah sekali je, kan? Okey, 47 perenggan bawah, Sekali je. Yes. Penciptaan objek yang jatuh bebas sampailah diabaikan. Objek tersebut dikatakan mengalami jatuh bebas. Itu je. 47. Soalan lain? Last week punya nota tu, fizik tu, cukup ke kertas tu? Tak. Boleh ambil lain tambahan yang nanti. Saya buat sendiri yang
Apa? Buat apa? Sendiri. Ya, kita orang print. Kau pergi kat mana sisi? Rumah? Kat rumah. Colour tak? Kepala. Colour banyak tak cukup? Satu, dua? 3. Dia 3. Ui, banyak Saya lah. jumpa 3. Saya ingatkan sikit je, tak Saya cukup. buat 9 lah yang kita orang ada. So kalau macam tu, next time saya stapler mungkin lebih aku. Tak boleh lah 5. Kan? Okay. Tambahlah 2-3 helai lagi. Okay. Subjek lain, kelas kamu macam mana, cikgu tak ada tegur ke? Subjek lain? Ada. Ha? Ada je. Ada kan? Mesti ada tegur kan? Tapi tak ada serius sangat. Attendant pun tak. Attendant pun dalam tak penuh pun attendant kan. 2, 4, 6, 8 je. 8 kelas sama 14. 6 orang tak ada masuk. So kena, tak boleh nak. Ini new norm tau. Norma baru. Tak boleh lah nak mengeluh tentang new norm ni kan. Cara belajar macam ni. Kita kena embrace lah. Okay. Ada hikmahnya tau. Kalau tak ada musibah COVID ni, kemungkinan kaedah teknologi ni tak ada guna langsung dalam pendidikan. Kalau kau fikir kan, masih lagi guna whiteboard tu. Okay. Disebabkan ada musibah ni, ada hikmah dia. Okay. Kita dah mula menggunakan teknologi yang betul lah sepenuhnya. Bukannya laman sosial je, main game kan. Okay. So tu je, aku tak ada apa-apa. Jumpa esok. Thank you yang masuk ni. Okay. Cikgu, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.